Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan pembentukan strategi. Satu perkara penting dalam pentadbiran pengurusan dan kepimpinan perniagaan, dan secara khususnya sebagai seorang CEO, beliau kena menerajui proses ini. Ianya tidak boleh diberikan kepada orang lain, walaupun mungkin ada pegawai-pegawai tertentu yang diberikan tugas untuk membantu dalam pembentukan strategi ini. Jadi dalam pembentukan strategi, proses yang paling penting ialah pengumpulan data dan maklumat. Kerana kualiti strategi yang dibentuk bergantung kepada maklumat-maklumat, data-data, andaian-andaian yang dibuat di dalam proses ini. Jadi sekiranya maklumat dan data ini tidak cukup ataupun tidak tepat ataupun mengelirukan, maka tentunya strategi yang dibentuk itu pun tidak mantap. Jadi dalam mencari data dan maklumat ni mungkin ada 5 perkara yang penting yang perlu diambil kira. Yang pertama ialah data berkenaan dengan industri dan pasaran. Jadi kita tidak boleh membentuk strategi tanpa kita memahami apa yang berlaku dalam industri, apa yang berlaku di dalam pasaran. Jadi kita kena tahu dari segi rantaian nilainya, misalnya kita kena tahu dari segi rantaian bekalan, apakah perkara-perkara penting dalam industri, di manakah arah tuju industri. Jadi ini semua perkara-perkara yang kena dikumpulkan dahulu sebelum proses pembentukan strategi berjalan. Yang keduanya ialah tentang persaingan. Ya. Kita dalam berniaga ni, walaupun kita berfalsafah bahawa kita tidak bersaing, tapi pada hakikatnya kita bersaing dengan orang lain kerana pelanggan yang nak membeli sesuatu barangan, dia ada pilihan, produk A, produk B, produk C, dan kita kena tahu siapakah pihak-pihak lain yang menawarkan produk yang sama dengan kita ataupun boleh menjadi pengganti kepada produk kita. Ini satu hakikat perniagaan yang saya rasa susah untuk dinafikan. Jadi sekiranya kita tidak tahu apakah produk yang bakal bersaing dengan kita, apakah fungsi yang ada pada produk itu, harganya, apakah yang menyebabkan ianya diminati, apakah rungutan-rungutan yang ada ke atas produk itu oleh orang-orang yang telah menggunakannya. Jadi kalau kita ada maklumat ini, ianya akan membantu kita untuk cuba mencari ruang yang mana produk kita akan dilihat lebih hebat, lebih baik berbanding dengan orang lain. Jadi walaupun kita dalam era kolaborasi, maknanya ada kadang-kadang kerjasama di antara pesaing, sebagai contoh Apple dengan Samsung. Apple masih membeli beberapa komponen daripada Samsung untuk membentuk produk-produknya sendiri. Tapi kita kena lihat pula dari segi mungkin tidak ada pembekal yang lebih kompetitif berbanding dengan Samsung, mungkin dari segi teknologinya dan seumpamanya. Jadi kita tidak boleh mengambil sesuatu perkara itu hanya pada melihat secara mudah saja. Kita kena memahami konteks hubungan itu misalnya. Jadi bagi saya maklumat tentang pesaing yang bukan hanya sekarang tapi mungkin di masa depan kena dikumpul dan difikirkan juga. Ketiga ialah tentang peraturan dan perundangan. Dalam berniaga ni kita tidak boleh lari daripada dipengaruhi oleh peraturan dan juga perundangan. Termasuklah ke atas industri itu sendiri. Sebagai contohnya sekarang ni banyak usaha yang dilakukan supaya bumi ini lebih lestari, tidak ada peningkatan cuaca yang mendadak di masa hadapan. Jadi perkara-perkara ini akan membentuk ataupun mempengaruhi peraturan, perundangan yang terpakai di dalam industri yang nak kita cuburi itu. Dan isu-isu seperti penjagaan hak pengguna misalnya memerlukan kita lebih peka kepada apakah perkara-perkara yang kita kena patuhi
supaya apabila kita memasarkan produk tidak ada masalah. Dan ini semua sedikit sebanyak akan mempengaruhi proses kita berniaga, cara kita memasar dan meningkatkan kos. Jadi sekiranya kita tidak ambil maklum akan perkara-perkara ini, maka kita tentunya akan terlepas pandang dan mungkin apabila kita keluarkan produk, kita berikan perkhidmatan, mungkin ada isu dari segi kos, ada isu dari segi harga dan sebagainya. Perkara yang seterusnya ialah teknologi. Mahu tidak mahu, kehidupan kita sekarang ini dipacu oleh teknologi. Banyak perkara-perkara yang dulu tidak ada dapat diwujudkan sekarang, dan banyak benda yang ada dahulu sudah tidak ada sebab diganti dengan teknologi. Sekarang orang bercerita tentang artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Ya. Jadi kita kena faham juga arah tuju teknologi, apakah teknologi yang mungkin wujud dalam masa depan, teknologi yang ada sekarang yang boleh kita gunakan untuk memperkukuhkan lagi perniagaan kita, produk kita. Jadi kesemua ini mesti diambil kira juga, sebab kita tidak mahu apabila kita mengeluarkan produk yang baru misalnya ataupun membentuk satu strategi baru, tiba-tiba disebabkan oleh teknologi banyak benda yang akan mempengaruhi perniagaan kita, industri kita, persaingan. Jadi ini kena difikirkan sebab strategi ini ialah perkara yang menjurus kepada masa hadapan dan kita kena membuat pilihan sekarang, kerana setiap pilihan itu ada kesan dan impaknya, bukan saja dari segi persaingan, mungkin dari segi cara berniaga, orang yang nak kita ambil, kos dan seumpamanya. Dan perkara akhir sekali, yang kelima yang mempengaruhi pembentukan strategi ialah apa yang mahu dicapai oleh CEO itu sendiri. Jadi CEO mempunyai daya pengaruh yang kuat dalam pembentukan strategi. Sebab itulah biasanya apabila ada pertukaran CEO, biasanya beliau akan diberikan peluang untuk mencadangkan strategi yang hendak dicapai olehnya, yang hendak dilaksanakan olehnya, kerana walaupun kita bermain di atas padang yang sama, setiap CEO mungkin akan melihat padang itu pada sudut yang berbeza. Jadi ini penting, dan di alam sekarang ni yang mana kita tidak boleh berniaga berseorangan, kita tidak hanya mengambil kira pandangan pelanggan saja. CEO itu juga kena mendengar pandangan pelbagai pihak yang ada kepentingan dalam perniagaan, sama ada orang yang ada kuasa untuk membentuk perundangan, peraturan ke atas perniagaan kita, pihak-pihak yang mengambil kira dari segi kesan alam sekitar, penjagaan pengguna, dan macam-macam lagi yang akan mempengaruhi perniagaan, dan ini kena diambil perhatian oleh CEO. Jadi apabila kita ada gambaran yang besar tentang industri, tentang persaingan, tentang perundangan dan peraturan, tentang teknologi dan hasrat pelbagai pihak yang mungkin ada daya pengaruh ke atas perniagaan kita, maka kita bolehlah mula memikirkan tentang macam mana kita nak menetapkan segmen pasaran yang kita masuki, pelanggan macam mana yang kita nak tuju, bagaimanakah bentuk produk ataupun perkhidmatan kita, macam mana model perniagaan dan seumpamanya. Jadi sebelum kita fikirkan perkara-perkara itu, kena ada data, maklumat dan perkara-perkara yang akan membantu kita dalam pembentukan strategi. Sekiranya ini tidak difokuskan dengan lebih awal, mungkin proses pembentukan strategi kita sama ada terbantut ataupun tidak mengambil kira data-data, maklumat-maklumat yang lebih menyeluruh yang akan membantu kita membentuk strategi yang lebih mantap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.